Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atira binti Hussein daripada Pendidikan Islam 5. Hari ini saya akan membentangkan tentang ciri-ciri sahsiah guru pendidikan Islam dan profesionalisme. Okey, kita pergi kepada maksud profesionalisme keguruan. Yang pertama adalah satu aktiviti dan proses yang direka bentuk bagi mengembangkan kemahiran, pengetahuan, profesionalisme pendidik agar mereka ini berupaya untuk tingkatkan kualiti. Dan pembangunan profesionalisme guru ini merupakan satu proses di mana guru ni secara berterusan menambahkan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk pastikan keberkesanan PDP di dalam kelas. Dan guru juga dia berperanan sebagai sumber utama pengetahuan kepada pelajar serta ejen perubahan dan sumber aspirasi berfokus kepada guru dalam usaha untuk tingkatkan kualiti diri sendiri dan juga perkembangan guru tersebut. Dan profesionalisme keguruan merupakan satu pekerjaan bahawa bersama tanggungjawab, integriti, accountability terhadap profesionalisme dia, pelajar, masyarakat juga negara. Dan pembangunan profesionalisme keguruan adalah untuk meningkatkan kualiti serta mutu PDP di dalam kelas. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada ciri-ciri sahsiah. Okey, ciri-ciri sahsiah guru pendidikan Islam yang mana? Pertama adalah tarbiyah ruhiyah. Yang kedua, penguasaan dan penghayatan ilmu. Yang ketiga, kemahiran pedagogi. Yang keempat, intrapersonal dan interpersonal. Dan yang kelima adalah kepimpinan. Okey, kita masuk kepada tarbiyah ruhiyah. Dan jika kita lihat bahawa ilmu itu tidak akan ilmu itu adalah cahaya dan cahaya ini tidak akan masuk dalam hati yang penuh dengan maksiat juga kegelapan. Seperti mana Rasulullah SAW dia memandang bahawa pendidikan ini harus diawali dengan pembentukan jiwa dan juga keimanan terlebih dahulu. Dan hal ini kerana bila pendidikan ini tak diawali dengan pembentukan jiwa dan juga keimanan, maka hasil atau matlamat pendidikan itu tidak akan tercapai. Sebab apa? Di mana yang apabila ilmu tu tak masuk, kita seolah-olah menyampaikannya hanya di dalam kelas semata-mata ataupun sekadar untuk peperiksaan sahaja dan bukannya ilmu itu untuk meresap ke dalam jiwa untuk pengamalan dalam kehidupan seharian. Dan guru ini bukanlah sekadar guru, bahkan juga sebagai pendidik. Dan bila mana kita sebut sebagai pendidik, adalah maka tugasnya adalah mendidik dan juga membentuk jiwa-jiwa murid tersebut. Okay. Seperti mana Rasulullah SAW semasa semasa pembukaan ataupun semasa awal penyelebaran ilmu Islam, Rasulullah mengajar tentang akidah dengan memberi penekanan untuk menanam rasa keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di akal dan juga jiwa. Dan setelah matlamat dicapai, Rasulullah juga dia menumpukan pula kepada bidang pembentukan akhlak dan aspek yang berkaitan dengan sistem nilai, laku, pendidikan psikomotor murid dipimpin agar sesuai dengan keyakinan iman yang dipegang oleh mereka. Dan jika kita lihat sebagai guru pendidikan Islam, macam mana kita nak ikut cara Rasulullah, kita boleh guna sebelum mulakan sesi PDP, kita boleh juga membuat bacaan syahadah lebih dulu. Dan bacaan syahadah ni sedikit sebanyak akan menguatkan jiwa juga ruh-ruh mereka. Dan itu adalah salah satu tarbiyah ruhiyah yang digunakan oleh Rasulullah. Dan juga kita sebagai guru pendidikan Islam haruslah mengikut cara Rasulullah yang mana merupakan ciri-ciri sahsiah yang perlu ada dalam guru pendidikan Islam. Okay. Seterusnya, kita masuk kepada penguasaan dan juga penghayatan. Yang mana mana-mana individu ni boleh dinilai dan diberi julukan sebagai guru, termasuk guru pendidikan Islam. Dan seharusnya guru pendidikan Islam memiliki pelbagai ilmu pengetahuan Islam secara mendalam dan terutama dalam mendalami mata pelajaran yang nak diajar. Dan guru pendidikan Islam juga hendaklah mempunyai pelbagai jenis ilmu pengetahuan sampingan yang lain macam psikologi, sejarah, bahasa, kesusastraan dan
pemikiran guru terhadap satu ilmu ni, lebih-lebih lagi mata pelajaran yang nak diajar hendaklah secara mendalam, sehingga tahap yang kita bukan sahaja nak boleh yakinkan diri sendiri, tapi boleh yakinkan pelajar-pelajar kita juga. Dan mereka ni hendaklah benar-benar berilmu dan dapat meyakinkan murid tentang keilmuan, sehingga dianggap seolah-olah mereka ni sebagai ulama. Maksudnya bila dianggap sebagai ulama, maksudnya guru pendidikan ni, guru pendidik Islam ataupun kita ni dianggap macam, oh, dia tahu semua benda. So boleh jadikan sebagai rujukan. So seperti mana perkaitannya dalam kita boleh lihat perkaitannya mana Abdullah bin Abbas ni adalah sepupu Rasulullah SAW, dan dia ni selalu bersama dengan Rasulullah, berada di samping Rasulullah, dan sehinggalah saat kewafatan Rasulullah ni, dia juga lepas sahaja Rasulullah wafat, dia ni terus menerus mencari ilmu, dan selepas daripada dia mencari ilmu, dan akhirnya dia mencapai darjat keilmuan yang tertinggi, dan dia ni menjadi orang yang orang hebat, dan dia ni membuka satu institusi sebagai tempat dia untuk mengajar pelajar-pelajar. Kita lihat di sini bahawa Abdullah bin Abbas ni bukan sahaja dia membuka institusi tanpa ilmu, tapi dia mengambil ilmu terlebih dahulu sebelum dia mengajar kepada orang lain. Dan sebagai guru pendidik Islam, kita perlu mencontohi Abdullah bin Abbas di mana begitu banyak ilmu, baru dia menyampaikan kepada orang lain, bukan sahaja semata menyampaikan ilmu tanpa ada pengetahuan. So guru pendidik Islam, kita perlu mencontohi sikap Abdullah bin Abbas ini. Okay, seterusnya kita pergi kepada kemahiran pedagogi. Okay. Kemahiran pedagogi bukan sahaja berkaitan dengan kemahiran mengajar, malah pedagogi juga dia merupakan seni ataupun sains. Kenapa dikatakan seni? Kenapa? Sebab ni seorang guru ni boleh mengecek mengikut kaedah, mengajar mengikut kaedah guru sendiri. Seorang guru digalakkan untuk pelbagaikan gaya pengajaran agar sesi PDP yang berlangsung menjadi bermakna dan cukup menarik, dan sekaligus membantu guru menjadikan bahan-bahan bantu mengajar yang lebih menarik serta bermakna. Dan bukan itu saja, guru ni akan sentiasa melibatkan muridnya secara lebih aktif dalam sesi PDP. Dan perkaitan contohnya, Rasulullah ni dia menceritakan kepada para sahabat SAW tentang penzina wanita, dan cerita ni adalah berkaitan dengan kemahiran Rasulullah menyampaikan cerita tentang penzina wanita kepada para sahabat. Dan jika kita lihat kisahnya adalah Rasulullah ni menyampaikan tentang seorang penzina wanita yang diampunkan oleh Allah SWT kerana perbuatan memberikan air kepada anjing yang sedang kehausan. Dan cerita tersebut telah digambarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan hadis itu bermaksud tak kala seekor anjing mengelilingi perigi dan hampir mati kerana kehausan, tiba-tiba seorang penzina ni dari Bani Israel datang dan meletakkan air pada kasutnya lalu memberi minum kepada anjing tersebut. Dan kita perlulah menggunakan kaedah bercerita bagi menyampaikan kandungan supaya menjadi menarik dan sampai kepada pendengar. Dan begitulah kita sebagai guru pendidik Islam, kita harus pelbagaikan cara mengajar kita supaya mudah untuk kita tarik perhatian pelajar-pelajar kita untuk fokus dalam sesi PDP di dalam kelas. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada kemahiran intrapersonal dan juga interpersonal. Kemahiran ataupun komunikasi intrapersonal adalah yang berlaku dalam diri seseorang, dan manakala dan juga intrapersonal ini adalah seorang yang sedang berfikir tentang suatu perkara yang sebenarnya ia sedang dalam proses berkomunikasi dengan diri sendiri dan bermonolog dengan diri untuk membuat pilihan, keputusan, memberikan sebab dan juga akibat. Dan komunikasi intrapersonal
pula bermaksud proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara bersemuka dengan tujuan untuk mencapai kesamaan makna. Okey, so seterusnya kita pergi kepada kepimpinan. Okey, kita melihat hasil kepimpinan Rasulullah SAW ni telah diterjemahkan dalam kepimpinan Khulafah Umar Al-Khattab. Dan Khulafah Umar ni adalah seorang pemimpin yang sangat disayangi rakyat kerana tanggungjawabnya yang luar biasa terhadap rakyat jelata. Dan dalam satu peristiwa ketika beliau ni sedang meronda di sekeliling kota pada waktu malam untuk meninjau kehidupan rakyatnya, beliau ni terdengar satu tangisan kanak-kanak yang sedang kelaparan dan sedangkan ibunya sendiri pun tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan dalam kepada anak tersebut, dan ibu tersebut terpaksa berpura-pura memasukkan sesuatu, iaitu memasukkan ketulan batu ke dalam periuk, dan supaya anak tu berhenti daripada menangis. Dan Khulafah Umar ni dia melihat peristiwa menyayat hati tersebut, maka Khulafah Umar ni dia membawa berapa guni gandum dan dimasukkan sendiri. Dia memasak sendiri untuk ibu dan juga anak yang kelaparan. Yang perbuatan Khulafah Umar ni mendapat pujian daripada wanita tersebut tanpa mengetahui bahawa orang yang menolong tadi adalah pemimpin besar Islam yang disegani. Dan ketika tu kita yakin bahawa sikap tanggungjawab pemimpin seperti yang ditunjukkan oleh Khulafah Umar Al-Khattab ni sudah pasti dihormati, disanjungi, disayangi oleh rakyat. Dan begitu juga sebagai guru pendidik Islam, kita sebagai pemimpin kepada murid-murid kita, dan kita hendaklah sentiasa peka terhadap sekeliling ataupun terhadap keperluan pelajar-pelajar kita. Mana kalau kita lihat pada sikap Umar tadi yang menolong orang yang dipimpinnya itu dalam kesusahan dan yang menolong. Dan kita juga sebagai guru pendidik Islam, kita harus sentiasa peka. Sekiranya ada pelajar kita yang tak cukup makanan atau tak ada duit, kita boleh bantu sedikit dari segi kewangan yang kita boleh tolong setakat yang mampu sahaja. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.